Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara mendepani 2024 dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah menggasas idea baru dunia pendidikan. Ini merupakan satu topik yang cukup relevan sebenarnya dan ekoran sebenarnya kita pilih topik ini ekoran daripada ucapan ataupun kenyataan yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika meresmikan wacana strategi Kementerian Pendidikan Tinggi hari ini. Dan sudah pastilah banyak perkara yang ingin kita dapatkan pencerahan daripada kedua-dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara. Izinkan saya seperti biasalah memperkenalkan dulu tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula. Lama agaknya tak bersama dengan tetamu ini, iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah, iaitu Naib Chancellor di Universiti Putra Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima Memang kasih. kelihatan sehat. Alhamdulillah. Okey, kita ada seorang lagi tetamu datang jauh dari Terengganu sebenarnya. Jadi lama juga saya tak berjumpa tetamu ini. Terima kasih banyak-banyak yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, iaitu Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Banjir di Terengganu macam mana? Kali ini banjir agak okey berbanding tahun-tahun lepas. Sebab matahari muncul. Masa Prof datang tadi, apakah masih lagi masalah banjir berlaku di Terengganu ataupun dah reda sebenarnya? Mungkin ada di setengah-setengah lokasi sajalah. Okey. Baik, seperti yang saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup relevan dan menarik sebenarnya, dan saya percaya mungkin anda yang sedang bersama kami menyaksikan program Ruang Bicara ini juga ingin barangkali untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Jadi gunakanlah seperti biasa dua talian yang kami ataupun satu talian sebenarnya yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 03 2697 9768. Baiklah, saya ingin memulakan dulu perbincangan ini bersama dengan berbahagia Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan. Kalau kita ikuti tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini merupakan sesuatu yang agak menarik sebenarnya bila dia bercakap tentang strategi Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya nak petik di sini sebenarnya, beri ruang kelonggaran IPT wujud idea baru pendidikan. Mungkin Prof boleh komen sedikit isu ini. Terima kasih. Sebenarnya kenyataan itu memang menggembirakan lah. Tapi tak kita katakan bahawa selama ni tidak ada idea baru. Idea baru tu ada. Cuma pelaksanaan idea baru itu mungkin melalui kekangan-kekangan. Jadi bila dinyatakan beri peluang itu, kita mengharapkan bukan saja untuk menjana idea tersebut, tetapi untuk menterjemahkannya dalam tindakan dan dikurangkan kekangan, maknanya dilancarkan atau dimudahcarakan, supaya yang penting kita mencapai hasil yang diingini daripada idea itu. Jadi idea sentiasa keluar daripada universiti, kerana memang di situlah kita membuat penyelidikan, kita menerokai ilmu. Tetapi kita nak menterjemahkan usaha itu kepada sesuatu yang berimpak tinggi itu, ada kalanya melalui rintangan-rintangan daripada pelbagai pihak. Tapi kalau diinterpretasikan kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu untuk memudah carakan, untuk tidak mengeluarkan mungkin prosedur-prosedur yang mengekang dalam konteks birokrasi mungkin, itu amat-amat dialukan. Satu persoalan sebelum saya dapatkan juga pandangan daripada Profesor Dr. Muhammad Izzani, Datuk ya. Apakah Datuk merasakan bahawa kalau kita melihat kepada situasi semasa, kalau kita lihat kepada situasi secara global, baik dari aspek ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya, apakah sebenarnya KPT juga sebenarnya seharusnya sudah pun, IPT juga seharusnya sudah pun berada pada situasi yang perlu sebenarnya berubah dan mengikut peredaran semasa? Oh, sudah pasti, sebab kita sudah melalui keadaan dunia yang sudah berubah
tadi dibincangkan pasca normal dan kita telah melalui era COVID yang tidak pernah kita duga lah dalam generasi kita. Tetapi isunya adalah masih lagi ada banyak masalah dan cabaran mendatang yang kita juga tidak tahu. Jadi universiti pasti tidak boleh kekal dalam situasi semasa. Kita perlu berubah. Bagaimana berubahnya? Ke mana kita nak berubah dan berapa pantas kita berubah? Itu persoalan yang penting yang perlu. Satu persoalan yang juga penting Prof Izani ya. Saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Datuk lah, iaitu banyak cabaran sebenarnya, banyak rintangan dan cabaran yang perlu dihadapi sebelum IPT itu sendiri dapat berubah mengikut peredaran masa. Tetapi ialah apakah Prof Izani merasakan bahawa pihak IPT sendiri, pihak universiti, institut pengajian tinggi sendiri seharusnya lah daripada sekarang memikirkan bagaimanakah apa yang perlu dilakukan untuk mereka berubah kepada apa yang diinginkan sebenarnya. Terima kasih Datuk Syakawi dan juga Datuk Farhan. Sebenarnya IPT terutamanya universiti telah diberikan autonomi dalam beberapa aspek lah, termasuk soal pengurusan sumber manusia, pengurusan akademik dan sebagainya. Dan seperti mana yang Perdana Menteri sebut tadi bahawa di pihak kementerian mereka menentukan dasar-dasar, tetapi dari segi pelaksanaan haruslah diberikan keluasan ataupun kreativiti kepada universiti-universiti. Dan universiti-universiti sebenarnya mereka adalah badan berkanun dan mereka seharusnya tahu apakah ruang-ruang yang mereka boleh lakukan dalam aspek perancangan hala tuju sesebuah universiti. Dan setiap universiti mempunyai bidang tujahan yang tersendirilah. Jadi sebenarnya universiti mempunyai kekuatan dan juga kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang mereka lakukan, tetapi masih lagi terbatas kerana terutamanya universiti awam masih lagi dibiayai daripada dana kerajaan dan sudah tentu universiti terikat dengan perkeliling perbendaharaan dan sebagainya. Jadi inilah yang mungkin dikatakan oleh Datuk Farhan tadi, bagaimana universiti yang mempunyai autonomi tetapi masih lagi ada kekangan-kekangan dari segi pelaksanaan dan dari segi inovasi, kreativiti, kita mempunyai banyak perkara daripada kita mencipta ilmu baru dan ilmu-ilmu itu boleh dikembangkan dan sebagainya dalam aspek penyelidikan, inovasi, dalam aspek hubungan akademia dengan industri. Jadi ini merupakan satu perkara yang besar sebenarnya, dan begitu juga dengan dalam konteks kebebasan akademik di mana ahli akademik bebas untuk memberikan pandangan, menyatakan kebenaran dan sebagainya. Dan inilah seharusnya dilihat secara serius oleh semua pihak, sama ada kerajaan. Dan saya percaya perkara yang penting juga ialah bagaimana kita nak mewujudkan satu tata kelola yang baik lah. Kerana seperti mana Datuk Farhan sebut tadi, universiti ni banyak perkara yang mereka nak lakukan tetapi masih ada kekangan-kekangan. Macam mana kita nak mempercepatkan proses macam seperti PM sebut tadi, singkat dan segera. Bagaimana proses kalau 6 bulan boleh jadi 3 bulan dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh dilihat dan kita berharap dengan adanya kenyataan Perdana Menteri tadi, universiti akan menyambut dengan baik dan melihat ini sebagai satu ruang lah untuk mereka bergerak ke hadapan dengan lebih bingkas kerana dengan dunia yang pantas pasca normal. Jadi kita tidak boleh lagi meneruskan amalan-amalan ataupun dasar-dasar yang sedia ada. Kita mesti berubah ke arah pelaksanaan yang lebih segera dan impaknya dapat dirasai oleh semua pihak lah. Okey, bagi saya ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada pihak IPT universiti terutamanya. Dan saya ingin juga petik daripada apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk ya. Beri ruang dan kelonggaran kepada kepimpinan IPT untuk mewujudkan idea-idea baru dalam bidang pendidikan agar IPT negara mampu bersaing dengan lebih baik di peringkat serantau dan dunia, sekaligus melahirkan mahasiswa berdisiplin dan berkualiti tinggi. KPT hanya perlu bertanggungjawab sebagai penyelaras bagi mengelakkan sebarang pertindihan. Komen Datuk? Dia
orang kata sejauh mana antara penyelarasan dan penyeragaman bagi saya. Kadang-kadang kita terbawa-bawa kepada penyeragaman. Jadi kita hanya ada satu model yang perlu diikuti oleh semua. Walhal setiap universiti ada identitinya sendiri, DNA-nya sendiri. Jadi dalam hal begitu ada kalanya kita tak boleh disamakan dari pelbagai aspek. Dari segi penilaian prestasinya, dari segi mengukur kehebatan dan kecemerlangannya. Kalau kita samaratakan, kita sebenarnya mengekang keupayaan kita, kerencaman yang kita ada itu patut digunakan untuk kekuatan. Tetapi kalau kita seragamkan, dia agak mengekang kita dalam hal-hal tertentu. Jadi ada kalanya kita menggunakan pendekatan ini. Jadi saya mengharapkan interpretasi yang diambil oleh KPT dan juga pihak universiti adalah membenarkan untuk kita memahami kekuatan kita untuk kita kembangkan lagi. Kita perlu juga mengetahui kelemahan kita untuk kita perbaiki segera. Dan bagi saya satu yang penting adalah kita punya true north, kita punya DNA bagi setiap universiti berbeza. Kita kena kenal pasti ke mana kita nak pergi sebagai sebuah universiti. Jadi contohnya untuk UPM pastinya dalam bidang pertanian, keterjaminan makanan, itulah DNA UPM dari dahulu, dan kita ingin memainkan peranan yang lebih bermakna untuk membantu negara kita keluar daripada isu-isu yang berkaitan dengan the true north of UPM. Jadi kalau kita dah berjaya buat itu dan kekuatan dan kelemahan kita dapat kita jaga dan kita uruskan dengan baik, saya yakin kita boleh mencapai tahap competitiveness di peringkat dunia yang bukan saja menghasilkan hasil penyelidikan dan pengajian yang hebat, tetapi juga graduan kita dan pelajar-pelajar kita juga mampu untuk mengubah dunia. Itu yang kita nak, insya-Allah. Tetapi itulah, kadang-kadang pengekangan ini slows us down. Dia tak benarkan kita untuk bergerak dengan laju, ataupun dia tak kena dengan cita rasa kita yang kadang-kadang orang kata mismatch ni is sesuatu yang agak serius. Tetapi kalau kita suruh juga dia pergi dalam keadaan mismatch ni, ada kalanya dia menghambat kita. So saya lihat dari aspek itu dan saya amat mengalu-alukanlah kalau kita diberi sedikit flexibility seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, Prof Izani, bila sebut tentang pengekangan, ini pun sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Jadi apakah sekarang ini Kementerian Pendidikan Tinggi juga dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri perlu juga mengubah cara mereka, pendekatan mereka terhadap sesebuah universiti itu dalam usaha untuk memberi lebih banyak kebebasan kepada pihak universiti sendiri untuk merencanakan program-program pendidikan mereka? Sebenarnya hasil kajian dasar yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun lepas dan telah didedahkan oleh Menteri ketika itu, Datuk Seri Khalid Nordin, memang tidak dinafikan salah satu punca ataupun isu utama dasar pelaksanaan dasar ialah dasar-dasar yang agak rigid dan juga birokrasi. Dan ini seharusnya ditangani sebaik mungkinlah. Dasar-dasar mungkin boleh dipermudahkan kerana universiti ingin berkembang kerana kita percaya setiap universiti ni ada bidang tujahan masing-masing. Kalau kita tengok kalau kita imbas kembali apa yang Datuk Farhan sebut tadi, setiap universiti mempunyai bidang tujahan yang akan membantu kepada keperluan dan pembangunan negara, isu pertanian, keselamatan makanan, tenaga yang boleh diperbaharui dan sebagainya. Tetapi bagaimana dasar-dasar yang sedia ada boleh diperkemaskan dan membantu kecemerlangan universiti. Saya masih ingat lagi dulu universiti selalu kata kami perlukan autonomi untuk kecemerlangan. Kalau tak ada autonomi, maka kita tak boleh nak cemerlang kerana kita dikekang dengan sistem dan operasi dan sebagainya. Tetapi selepas diberikan autonomi sekalipun, masih lagi universiti masih lagi tidak begitu kehadapan kerana masih ada lagi kekangan-kekangan dalam soal penawaran kursus, dalam soal penyelidikan. Malah tadi kita pun didedahkan bagaimana dalam konteks hubungan universiti dan industri
kita masih belum ada satu polisi yang jelas yang boleh merancakkan lagi hubungan universiti dan industri. Sebagai contohnya, mungkin kita boleh mewajibkan industri untuk memberikan latihan dan sebagainya, membantu universiti dari segi pembangunan kurikulum dan membantu kebolehpasaran graduan. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh dilihat kerana dasar-dasar yang baik perlu diteruskan, tetapi pada masa yang sama apa-apa keperluan dasar-dasar baru mesti diwujudkan, dan dasar-dasar yang sedia ada juga bolehlah diperkemaskan supaya mempermudahkan. Jadi ini satu aspek yang sangat penting. Jika tidak, kita akan mengambil masa. Kadang-kadang di universiti kita nak menawarkan kursus-kursus tertentu, dia mengambil masa yang agak panjang, dan apabila kursus itu ditawarkan, ia sudah tidak relevan dengan pasaran, dengan kehendak pasaran, kerana masa sudah berubah. Jadi saya kira mungkin perlu anjakan paradigma lah supaya universiti boleh bergerak dengan lebih baik. Di mana kementerian dan juga universiti perlu tahu apakah peranan yang perlu dimainkan lah. Jadi semoga kekangan itu dapat dipermudahkan lah pada masa akan datang. Saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Prof. Izani sebenarnya, Datuk, tentang dasar-dasar yang mungkin dilihat sudah tidak relevan sebenarnya. Itu istilah yang tepatlah, tidak relevan lagi dengan perkembangan semasa sesebuah universiti itu. Mungkin secara ikhlasnya juga, secara jujurnya juga, antara dasar-dasar yang mungkin tidak perlu lagi digunakan dalam usaha untuk meningkatkan prestasi sesebuah universiti itu, apa yang Datuk ingin cadangkan? Sebenarnya saya rasa dari segi dasar, kita dasar ni je agak umum. Selalunya the devil is in the details. Selalunya. Saya rasa dasar, kalau kita lihat kepada dasar-dasar yang ada tu, dia masih sesuai. Tapi ada kalanya pelaksanaan. Dan kadang-kadang interpretasi. Jadi itu saya rasa saya sering menyatakan satu tata kelola atau tadbir urus atau governance yang enabling, yang memudah cara. Kalau bakat yang di sebalik pemudah caraan itu juga mempunyai atribut memudah cara, dia sebenarnya akan mempunyai niat untuk membantu, bukan untuk mengekang. So saya rasa dasar secara umumnya telah difikirkan dengan masak-masak dan telah melihat aspek positif dan negatifnya. Selalunya tidak begitu bermasalah, tetapi lebih kepada interpretasi dan pelaksanaan. Itu masalah kita pun di negara kita. Kita pandai merancang, kita pandai membuat dasar, tapi akhirnya pelaksanaan itu yang menjadi isunya. Saya rasa itu cabaran paling besar. So itu kalau saya mungkin ingin juga dalam konteks dasar ini, isu otonomi tadi itu, kita jangan lupa otonomi perlu ada accountability. Di sini bila kita bercakap tentang kebebasan atau flexibility yang diberi kepada institusi, institusi perlu lebih bertanggungjawab. Sebab kita akan diberi kebebasan itu, tetapi dia perlu ada accountability. Di sini ada kalanya kita tidak berjaya ataupun tidak bijak untuk memastikan sistem yang accountable dalam universiti. Dan sebagai sebuah badan berkanun, sebenarnya dari segi strukturnya sudah ada. Cuma dari segi perwatakan, dari segi pelaksanaan, itu juga penting. Bagaimana kita mengurus risiko dalaman, bagaimana kita mengurus risiko luaran, dan bagaimana contohnya lembaga pengarah universiti dan pengurusan tertinggi universiti memahami hala tuju yang sama. We need to be on the same page. Kita tak boleh bertelagah sama kita, sebab kita dalam sebuah institusi yang sama. Saya rasa ada kalanya percakaran itu berlaku. Maknanya internal issues ni menjadi isu yang bukan saja memperlahankan kemajuan kita, tetapi merupakan api-api yang perlu kita padamkan sebagai gangguan-gangguan dalaman. Jadi so one keyword bagi saya, pemudah caraan. Kalau itu dapat dilaksanakan, saya yakin insya-Allah kita boleh bergerak dengan lebih pantas. Kita akan hilangkan birokrasi dan akhirnya kita semua akan dapat mencapai matlamat utama setiap institusi, insya-Allah. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Tapi seperti biasalah Datuk dan juga Prof. Izani, kita akan berehat dulu
buat seketika. Dan kepada anda saya ingatkan lagi, kami juga sebenarnya mengalu-alukan apa saja komen ataupun pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Jadi saya ingatkan lagi, nombor talian yang perlu anda gunakan ialah 03 2697 9768. Kita lihat hanya untuk seketika. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara mendepani 2024, masih lagi bercakap tentang menggagas idea baru dunia pendidikan dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah iaitu Naib Chancellor UPM, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, Timbalan Naib Chancellor High Ehwal Pelajar dan Alumni di Universiti Malaysia Terengganu. Baik, mungkin Prof. Izzani, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 2 tahun masa yang diberikan oleh Perdana Menteri sebenarnya untuk melihat program yang lebih baik. Jadi apakah ini boleh dicapai sebenarnya? Okay, sebenarnya universiti perlu menentukanlah strategi dan juga kaedah pelaksanaan lah. 2 tahun itu mungkin boleh ditentukan apakah keberhasilan yang segera ataupun quick wins dan juga jangkaan matlamat sederhana dan juga panjang. Dan sebenarnya 2 tahun itu bukanlah tempoh masa yang panjang. Dan setiap universiti seharusnya mempunyai satu pelan strategi yang jelas lah. Biasanya universiti mempunyai pelan strategik masing-masing lah yang biasanya 5 tahun dan dalam tempoh 5 tahun itu adalah matlamat-matlamat yang perlu dicapai dan setiap pelan strategi itu mestilah dijayakan oleh semua pihak, tetapi di situ juga ada peranan yang penting pemimpin-pemimpin IPT lah, seperti Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan sebagainya, kerana peranan pemimpin universiti juga penting kerana mereka lah yang akan menentukan hala tuju, memberikan kepimpinan yang tangkas kerana setiap perkara perlu dijalankan dengan sebaik mungkin dan bila bercakap dalam soal pencapaian ini, kita perlu jelaslah apakah sasarannya, bagaimanakah pendekatan yang terbaik, kerana setiap universiti mempunyai acuan yang tersendiri dalam bukan saja bidang tujahan tetapi acuan dari segi sistem operasi dan sebagainya. Di situlah keunikan setiap universiti. Dan kalau kita melihat sebenarnya universiti ini bukan saja perlukan pelan strategik, tetapi bagaimana setiap universiti itu perlu menggembeling semua tenaga dalam soal pelaksanaan dan kita sekarang ini bukan saja bercakap soal output tetapi impact. Bagaimana kita hendak pastikan impact itu sampai kepada masyarakat. Kalau kita merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan Tinggi seperti tadi, mereka menyebut tentang bagaimana peranan universiti dalam konteks kepada pembangunan dan juga kesejahteraan komuniti. Dan kita melihat bagaimana pentingnya peranan universiti lah dalam merakyatkan ilmu, dalam konteks pemindahan ilmu, itu penting. Kerana kita kena memahami apakah tujuan matlamat perubahan universiti itu sendiri. Kerana kadang-kadang kita terlalu obses melihat dalam konteks pengiktirafan, kecemerlangan dan sebagainya, tetapi kita perlu melihat apakah sumbangan universiti itu kepada negara. Dan jika setiap universiti ini boleh memainkan peranan mengangkat bidang tujahan untuk keperluan negara, saya yakin bahawa universiti akan memainkan peranan yang lebih besar lah. Kerana setiap universiti mempunyai bidang yang tersendiri seperti UPM, UMT. Sebenarnya kita bercakap soal keselamatan makanan, cuma UPM bercakap soal pertanian dan kami di UMT bercakap soal marine dan sebagainya. Jadi dalam tempoh 2 tahun ini memang kita perlu
ada rasa nilai kesegaraan itulah, supaya setiap perkara yang kita lakukan mesti mencapai dan mestilah ada satu panduan yang jelas, pelan, tindakan dan sebagainya. Saya juga tak dapat pandangan daripada Datuk. Ini berkaitan dengan wacana strategi Kementerian Pendidikan Tinggi memeta hala tuju pendidikan tinggi negara. Apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang mungkin betul-betul akan memberikan ataupun membuka ataupun beberapa dimensi yang cukup berkesan sebenarnya kepada universiti sendiri? Saya rasa memang masanya amat sesuai kerana perubahan-perubahan yang berlaku selama ini dan yang dijangka akan berlaku lah. Dan kebetulan kita berada di penghujung Higher Education Blueprint yang akan tamat tahun depan. Jadi sebahagian daripada perancangan yang dilakukan ini sebenarnya, walaupun dikhususkan hari ini untuk 2024, sebenarnya dia memberi juga pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan yang boleh membawa Kementerian Pendidikan Tinggi dan seluruh jenteranya mendapati masa depan yang seterusnya. Cuma dibawa juga aspek pasca normal kerana ia menjadi semakin rumit untuk kita tentukan keadaan masa hadapan itu. The foresighting akan menjadi lebih rumit, dan itu juga memerlukan ilmu, memerlukan kefahaman bagaimana kita nak melihat masa hadapan. Tapi dalam masa yang sama, aspek yang lebih penting adalah ketangkasan kita, agility kita untuk bergerak apabila kita menghadapi isu-isu begini. Sebab itu saya selalunya bila kita agile, kita bergerak ataupun kita terhalang dan kita keluar daripada landasan, kalau kita punya true north tidak jelas, kita akan tersasar. Dan untuk kita balik kepada kita punya hala tuju sebenar itu sukar. Tetapi saya berpendapat kalau setiap universiti dan kementerian sendiri dan negara kita jelas dengan ke mana kita hendak pergi, datang pelbagai cabaran, kita mungkin akan tersasar atas sebab cabaran itu, tapi kita segera kembali kerana kita tahu kita sudah tersasar. Saya rasa itu amat penting, dan ada kalanya kita ni semua mengikut trend semasa, ataupun keliru atas desakan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu yang ada kalanya berkepentingan. Bagi mereka ada keperluan perniagaan, contohnya mengeksploitasi kita yang mungkin dianggap gullible, yang mudah dipermainkan, dan sometimes kita masuk dalam perangkap tersebut. Jadi banyak contohlah kalau kita nak bincangkan. Jadi tetapi kalau kita jelas, saya yakin kita tak akan kehilangan punca apabila berlaku ini. Tetapi agility tu masih tetap penting. Jadi bagaimana kita menyediakan institusi kita supaya satu, kita perasan bahawa kita tersasar. Ada kalanya tu kita tak perasan kita tersasar sebab kita tidak membangunkan sistem yang menjadi pengawas kita. Di sini data analytics, analytical data menjadi penting. Dan itu adalah satu kelemahan utama dalam sistem kita. Kita tidak begitu peka kepada data analytics. Walaupun kita bercakap tentangnya, tetapi budaya di sebaliknya, persediaan kita dan keupayaan kita untuk menggunakan data itu sebaik mungkin masih lemah. Itulah kita punya radar-radar yang menentukan sama ada kita ni tersasar atau tidak. Saya rasa itu amat penting. Itu fundamental yang perlu dipastikan ada. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan memberikan kebebasan yang lebih kepada universiti. So we have to be self-governing. Dan ini semua perlu ada. Kalau tidak, kita tak perasan kita tersasar. Okey, kita ambil panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Apa terkait dengan dua ahli panel. Waalaikumsalam. Ini saya ada dua pernyataan. Yang pertama, yang pertama dia punya pernyataan universiti pemacu kreativiti Malaysia menjadikan negara maju pendapatan tinggi. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, pupuk inovasi lahir graduan holistik dalam modal insan kelas pertama.
minta ahli panel ulah dalam ni. Yang ini kita kena serahkan kepada Profesor Izlani lah untuk menjawab apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Okay, terima kasih Encik Ridwan. Saya nak menjawab soalan kedua sebab dia ada kaitan dengan portfolio saya. Sebenarnya selain daripada soal kreativiti, soal dasar dan sebagainya, perkara yang penting juga macam mana kita nak melahirkan graduan yang holistik kerana kejayaan ataupun kegagalan sebuah universiti itu bergantung kepada sejauh manakah kita menghasilkan graduan kita yang baik. Saya suka menyebut di sini ialah bagaimana kalau bila kita bercakap tentang soal graduan ini, kerana sebenarnya kita bukan sahaja nak melahirkan mereka sebagai tenaga kerja yang berkemahiran dan berkepentingan tinggi, tetapi jauh lebih itu ialah kita nak melahirkan mereka sebagai warga negara yang baik, good citizen. Jadi ini antara perkara-perkara asas yang penting. Sebab itu di universiti selain daripada mereka belajar di kuliah, mereka perlu didedahkan dengan kegiatan core curriculum, pembangunan kemahiran insaniah. Kerana saya percaya seseorang graduan itu mereka perlu menguasai 3 perkara, iaitu ilmu, nilai dan kemahiran. Tidak cukup ilmu, tetapi mesti ada kemahiran-kemahiran, kompetensi dan juga nilai yang patut ada. Nilai integritinya, nilai bekerjasama dan juga nilai-nilai yang murni yang patut ada bagi seorang graduan. Dan sekarang ini kita bercakap bagaimana graduan kita ini kita nak hasilkan sebagai seorang usahawan, berminda keusahawanan, kerana kita tahu bahawa tak semua pelajar ataupun graduan yang akan menjadi usahawan, tetapi kalau mereka mempunyai pemikiran sebagai seorang usahawan, mereka risk taker, boleh mencari peluang-peluang dan sebagainya. Jadi ini satu aspek yang penting. Dan kita percaya bahawa selain daripada itu, kementerian juga telah memperkenalkan pemerkasaan mahasiswa. Sekarang ini mahasiswa diberikan lebih banyak tanggungjawab dan juga kebebasan dalam konteks kebebasan berpolitik, dan tidak lama lagi pelajar-pelajar di universiti boleh mengurus kewangan sendiri. Jadi ini juga satu proses kematangan yang baik kita berikan kepada pelajar, kerana kita perlu dedahkan perkara-perkara ini kepada mereka supaya mereka boleh menjadi seorang individu yang lebih bertanggungjawab. Mereka bukan sahaja kalau dulu mereka ni dianggap sebagai kumpulan penerima sistem, tetapi sekarang ini mereka bersama-sama dalam sistem, mencipta sistem dan mengubah sistem yang lebih baik. Dan ini adalah satu agenda yang penting supaya graduan yang kita hasilkan nanti holistik, seimbang dan juga mencapai apa yang kita sebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan, graduan yang harmoni, yang seimbang dan sebagainya. Itu saya jawab dalam konteks hal ehwal pelajar lah. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur, difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syarkawi. Ya, saya. Boleh dengar suara? Dengar. By the way, Happy New Year to you. Oh, Happy New Year to you too. Ya. Macam mana sihat you, Syarkawi? Ya, Alhamdulillah. Okey lah. Straight to the point, apa idea baru untuk universiti? Ya. Okey lah. Tak tahulah boleh cakap ni on air ke tak. Apa ayat tu? Dalam bahasa Inggeris dia fed up, bahasa Melayu muak. Okey. Sorry lah terus terang. Idea ni rasa, tak tahu. Saya rasa setiap Perdana Menteri cakap benda yang sama lah. Okey. Itulah fed up lah dengar. Saya kat ground ni nak tengok pembaharuan tu, tak tahulah apa pembaharuan yang ada. Okey. I have no idea, Syarkawi. Kalau nak cakap idea baru kan, banyak idea baru. Mengenai sistem kota tu pun idea baru juga, isu tu. Okey. Apa sistem lantikan Vice Chancellor dengan timbalan-timbalan Vice Chancellor universiti tu pun, satu isu juga. Okey. Kita nak lantik bangsa lain jadi apa, Vice Chancellor, Rektor, timbalan Chancellor pun satu isu juga. Okey. Pedas tu. Okey. Online study, another issue. Okey. Okey. So on so forth lah. Okey, yang saya takut brain drain ni. Sebab banyak sangat akademik yang betul-betul bijak dan mengajuk hati, dia pergi overseas, cek kerja kat universiti luar negara. So it's a waste for our university lah. Ya.
And the question is, why this happen? I'm a law lecturer. I know lah. Apa kebebasan akademik, kebebasan bersuara. Dan I selalu cakap dekat you, Akta Sultan 1948 tu. Macam mana kita nak bagi idea baru kalau semua ni semua dikengkang, dikantor, dikontrol? Susahlah. So, teori kat atas, idea baru. Dekat bawah tu dia ada dia punya kekangan yang banyak, yang besar tu. Okey. Ikut hati saya pun nak migrate juga. Ikut hati lah. Tapi because I miss you a lot, Syarkawi, so I tak nak migrate. Susah nak contact you daripada luar negara ni. Okay. No, serious ni Syarkawi. Serius. Okay. Okay. So itulah dia. Okay. Okey. Antara teori dan realiti. Kena ada. Okey. Alright. Menarik apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar. Mungkin a bit sensitif, tapi yalah, itu realiti yang yang perlu ditangani. Perlu ditangani. Jadi komen sikit tu. Betul, saya setuju. Kita juga dah bincang tadi. Idea banyak. Pelaksanaan itu yang menjadi isunya. Jadi saya rasa bila kita melakukan sesuatu analisis dan dalam konteks penyelidikan sendiri pun, memang benar ada kalanya kita tidak memilih soalan-soalan atau masalah-masalah yang kita nak selesaikan itu yang sewajarnya. Kita kadang-kadang memilih soalan-soalan penyelidikan itu yang mungkin dipengaruhi oleh perkara lain. Okay? Contohnya trending. Ataupun keperluan hanya untuk menerbit. Itu juga satu perkara yang agak menular sekarang lah. Tetapi kita lihat ada kalanya isu-isu yang dibawakan oleh Dr. Muzaffar tadi itu adalah isu-isu yang sebenarnya memerlukan penelitian. Dan penelitian itulah penyelidikan yang boleh dilakukan. Dan terlalu banyak isu-isu semasa yang ada kalanya kita tidak mencapai satu penyelesaian kerana kita tidak memberikan tumpuan yang penuh kepadanya. So saya rasa it's time now untuk kita melaksanakan penyelidikan yang betul-betul berimpak, kerana hasilnya itu nanti akan membantu menjawab persoalan-persoalan yang menjadi isu besar di negara kita. Jadi kalau itu dibenarkan dan kita balik kepada isu jangan kita standardise, jangan kita seragamkan penilaian semua pihak, kita insya-Allah akan dapat melihat satu usaha yang lebih berimpak tinggi daripada universiti. Kerana soalan-soalan yang hendak dijawab itu adalah soalan-soalan yang relevan, yang kita tahu sekiranya kita menggunakan pendekatan saintifik untuk menyelesaikannya, akhirnya dapatan-dapatan dan saranan-saranan itu insya-Allah akan membawa kita kepada penyelesaian. Bukan hanya kita berkisar tanpa kita bergerak ke hadapan. So ini budaya yang kita ingin bawa, kerana kalau tidak memang kita berada di takut lama lah, dan itulah sentimen yang ada di masyarakat. Dan saya rasa kalau kita ingat Yang Berhormat Menteri Pendidikan Datuk Khalid Nordin juga, salah satu daripada matlamat beliau ialah untuk memberikan respect kepada pendidikan tinggi. Dan saya rasa ini akan membantu memberikan respect yang sekarang ni kita ditembak kiri kanan lah. Kangkung tak kangkung dan sebagainya. It's upon us to change that perception. Persepsi tidak boleh kita marah. Itu adalah persepsi, tetapi kita boleh ubah persepsi itu dengan membawa satu pendekatan yang berbeza, insya-Allah. Bila Datuk sebut tentang pendekatan yang berbeza, saya nak dapatkan juga pandangan Datuk sebelum saya dapatkan pandangan Prof Izzani. Apabila kuasa autonomi itu diberikan kepada pihak universiti, saya difahamkan bahawa universiti juga menghadapi masalah sebenarnya dari aspek keuangan, misalnya dari segi bajet untuk mengendalikan segala apa yang dirancangkan. Jadi bagaimana nak mengatasi masalah ini dan sekaligus untuk memenuhi seperti apa yang dicadangkan disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Betul. Terima kasih, Tok. Sebenarnya memang cabaran di universiti amat tinggi atas kekangan kewangan yang ada dalam negara dan kementerian. Memang peruntukan kewangan telah dikurangkan dan rata-rata kita perlu mencari kewangan sendiri. Tetapi dari segi positifnya,
universiti sudah tidak beraksi seperti duit itu tiada masalah. Jadi kita telah mula mengurus kewangan kita dengan bijak, melihat cara-cara kita ingin menjana kewangan, penjimatan, dan lebih kreatif dalam mencari usaha untuk mendapat survival, untuk survival sekarang ni. Cuma di situlah ada kalanya kaedah-kaedah yang kita bawa atas kreativiti dan idea untuk survive ini bertembung dengan birokrasi, bertembung dengan prosedur, bertembung dengan interpretasi yang tidak memudah cara. Jadi ini balik-balik kepada persoalan asal lah. Jadi bila itu berlaku, keadaan di universiti itu makin mendesak kerana expectationnya makin tinggi. Kita perlu membawa perubahan, kita perlu memberi impak yang tinggi kepada hasil penyelidikan kita, hasil pengajaran kita. Pelajar-pelajar perlu kita didik dengan lebih baik untuk menjadikan mereka graduan yang lebih sempurna. Ini semua memerlukan sumber. Jadi sebuah universiti perlu bijak dalam memaksimumkan aset yang ada, dan aset yang paling utama adalah bakat. So bagaimana kita memastikan setiap individu yang ada dalam universiti itu memahami agenda ini dan bersama-sama dengan universiti untuk bergerak. Jadi ini satu ekosistem yang begitu kompleks, dan kalau dimudah carakan, kompleksiti itu akan jadi mudah. Dan kita insya-Allah akan jawab banyak soalan-soalan yang sentiasa berulang setiap tahun. Dan akhirnya kita akan menamatkanlah pandangan serong dan negatif kepada pendidikan tinggi, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, satu persoalan yang penting jugalah Prof Izani. Ini pun sering dibangkitkan juga. Saya nak petik jugalah apa yang disebut oleh Datuk tadi, iaitu membawa perubahan. Ya, itu yang sebenarnya menjadi matlamat utama universiti sekarang ini. Tetapi macam kita sebut di awal-awal program tadi, dunia sudah pun berubah sebenarnya. Kita lihat bagaimana perkembangan teknologi sekarang begitu meningkat. Kita bercakap tentang digital economy sekarang ini, dan kita juga melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri berusaha untuk membawa pelabur-pelabur luar datang ke negara kita dan sebagainya. Tetapi persoalan yang menarik di sini adalah apakah graduan-graduan yang ada di universiti sekarang ini sudah pun bersedia dan mencukupi sebenarnya untuk memenuhi keperluan seperti apa yang diharapkan sebenarnya, terutamanya bila kita bercakap tentang dunia yang sudah pun bersifat digital sekarang ini. Okay, sebenarnya peranan universiti adalah salah satunya untuk menyediakan bakat lah, kerana kita menghasilkan graduan dalam pelbagai bidang. Dan sekarang ini kita sudah ke arah bagaimana kita nak menyediakan graduan kita ke pasaran global. Bukan sahaja memenuhi keperluan negara, tetapi kita juga tidak ada masalah untuk kita melihat graduan-graduan kita bekerja di syarikat-syarikat antarabangsa dan bekerja di tempat-tempat di luar negara. Kerana itu adalah satu keperluan dan sebenarnya apabila pelajar-pelajar ini graduan bekerja di luar negara, mereka mendapat gaji yang lebih tinggi dan juga pengalaman-pengalaman yang menarik. Tetapi persoalan yang lebih asas ialah bagaimana kita nak menyediakan graduan kita supaya mereka bersedia, pergi ataupun melangkah ke alam pekerjaan yang lebih global dan juga lebih kompetitif kan. Sebab itu kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, bukan sahaja ilmu tetapi nilai dan kemahiran itu perlu digabung jalinkan supaya graduan kita bersedia. Dulu kita bercakap soal gap year, macam mana pelajar-pelajar kita boleh melaksanakan mobility, pergi keluar, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, menjadi sukarelawan, dan kita perlukan sistem pendidikan yang fleksibel. Kadang-kadang pelajar-pelajar kita nak cepat graduate dan juga ada JOT dan sebagainya. Sedangkan amalan universiti di luar negara, mereka membenarkan pelajar-pelajar ini mendapat pengalaman sebaik mungkin. Maksudnya pelajar-pelajar ini dalam tempoh 3 ke 4 tahun mereka belajar, mereka diberikan ruang untuk mengembara, untuk melakukan mobility ke luar negara, mendapatkan pengalaman budaya yang berbeza. Jadi ini akan membuka perspektif mereka dengan lebih baik.
Dan bukan sahaja di universiti, di UPM atau di UMT, saya kira semua universiti sekarang ini menggalakkan pelajar-pelajar kita melakukan mobility, at least sekurang-kurangnya sepanjang pengajian mereka ada pengalaman sekali pergi ke luar negara, mobility, dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeza. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, kerana kita tidak mahu pelajar kita bila mereka bergraduat, mereka hanya melihat kehidupan ini dalam perspektif yang tidak terbuka dan sebagainya, dan ini juga sangat membantu pelajar-pelajar kita lah. Dari apa yang Prof Izani sebut, maaf saya mencelah di sini ya. Barangkali saya juga nak dapat pandangan Datuk Profesor tentang isu inilah. Apakah maksudnya sudah sampai agaknya lah daripada pandangan Datuk selaku seorang Naib Chancellor memikirkan secara serius mungkin kursus-kursus ataupun pendidikan-pendidikan yang bersifat tradisional tetapi sudah kurang dari segi marketing peluang-peluang untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya, harus difikirkan secara serius mungkin untuk dihapuskan ataupun dikurangkan supaya tidak ada semakin ramai graduan-graduan yang memegang segenggam ijazah tetapi sukar untuk mendapat pekerjaan. Dia selalunya dia ada demand and supply juga. So kadang-kadang kita bidang-bidang yang khusus tradisional ini kerelevanannya tu mungkin ada bagi setengah-setengah bidang. Contohnya kejuruteraan kita masih lagi kurang. TVET kita masih lagi perlu begitu banyak. Tetapi saya berpendapat apa sahaja bidang yang mereka ceburi itu hanyalah sebahagian daripada ilmu dan pengalaman dan pembinaan watak yang berlaku. Kita tak boleh terlalu taksub dengan bidang itu. Sebab kita lihat definisi bidang itu sudah hampir lenyap sekarang ini, dan saya juga sekarang ni dah tak buat kerja kejuruteraan, saya dah buat kerja keterjaminan makanan. Jadi itu melambangkan kita perlu bersedia. This is also agility. Kita perlu bersedia untuk mengguna pengalaman 4 tahun itu yang tak lama sebenarnya untuk menyediakan diri bukan saja dalam bidang anda, mungkin the first few years tu anda akan tercebur dalam bidang anda, tetapi apabila anda mendapat peluang untuk mentadbir, mengurus, menjadi manager dan sebagainya, dia akan membawa satu dimensi yang berbeza. Jadi selalunya sijil atau ijazah di peringkat pertama ini sebagai batu loncatan. Batu loncatan. Itu kita kena jelaslah. Walaupun memang ada satu laluan kerjaya yang ke hadapan, tetapi pasti dia akan berpindah kepada satu situasi yang berbeza. Jadi sebab itu dalam pendekatan pendidikan berteraskan hasil, outcome based education, sebenarnya kita menekankan ini sebenarnya. Cuma dia dikaburi oleh disiplin-disiplin. Sebab masuk pun kena ikut disiplin, keluar pun akan diumumkan sebagai ijazah tertentu. Cuma kita dah mencuba, Datuk. Cuma kadang-kadang ibu bapa juga tak memahami. Jadi kalau kita membuka satu definisi ijazah yang tak difahami dan tak dikenali, ada kalanya ibu bapa bertanya juga, ini nak jadi apa? Jadi itu satu masyarakat satu budaya masyarakat yang juga perlu kita ubah. Dan itu mengambil masa. So saya rasa ini juga memerlukan penyelidikan sebenarnya. Bagaimana kita nak untuk kita berubah, masyarakat juga perlu bersedia untuk berubah. Apakah isu ini akan dibangkitkan nanti dalam wacana strategi Kementerian Pendidikan? Saya rasa esok ini? ada kita bercakap tentang kurikulum dan pendidikan. Mungkin boleh dibincangkan, dan saya harap wacana sebegini boleh merancakkan bukan saja satu kenyataan yang kita anggap satu dasar yang perlu dilakukan, tetapi membincangkan satu pendekatan ekosistem yang kita tak boleh tidak berbincang. Macam tadilah, pengaruh ibu bapa dalam pemilihan kursus itu amat tinggi. Betul. Amat tinggi. Yang kita pun ada anak-anak kita yang kita nak anak-anak kita ambil kursus yang kita pernah dengar. Dan ramai juga rakan-rakan universiti kita yang mencuba program-program yang agak tidak biasa,
menghadapi masalah dalam menarik pelajar. Jadi kita perlu faham perkara ini, dan saya rasa inilah kenyataan masalah seperti soalan Dr. Muzaffar tadi yang perlu kita tangani supaya perkara ini dapat kita faham dan cari penyelesaian yang tepat, insya-Allah. Baik, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Prof Izzani. Jadi seringkas-ringkasnya sebelum balik Terengganu. Apa lagi yang ingin Prof sebenarnya saya nak menekankan perkara yang penting di sini ialah apa-apa yang kita nak lakukan mestilah kita berpandukan kepada dasar yang baik. Dan saya berharap dengan ruang yang sedang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ini, saya berharap kita boleh melihat kembali dasar-dasar kita. Dasar-dasar pendidikan kita mestilah membumi, mestilah diimbangkan dengan keperluan setempat, dan juga mesti ada jati diri, mesti ada naratif baru, dan juga dasar-dasar yang meraihkan kepelbagaian. Kerana sains sahaja tidak mampu untuk menyelamatkan dunia, tetapi dengan adanya hubungan multidisiplin, interaksi dengan ilmu-ilmu yang lain, maka saya percaya ia boleh membentuk satu impact yang lebih besar. Jadi kita perlukan dasar-dasar yang pertamanya mengimbangi tuntutan global dan kepentingan setempat, dan juga dasar-dasar yang meraihkan kepelbagaian, yang melihat kesepaduan ilmu itu sangat penting. Dan sudah tentu dasar-dasar yang kita nak perkenalkan ini mestilah dasar-dasar yang acuan kita sendiri, bukanlah kita copy paste daripada mana-mana negara. Seperti mana Datuk Farhan sebut tadi, kita mesti tahu kekuatan kita dan kita mestilah melihat bahawa dasar pendidikan tinggi ini juga akhirnya akan memberi manfaat kepada negara. Dan bercakap tentang pendidikan tinggi, kita bukan sahaja bercakap tentang universiti, kita bercakap tentang sektor pendidikan tinggi. Sektor bermaksud bukan sahaja kita melahirkan graduan, tetapi sebenarnya sektor ini juga menjana ekonomi negara dengan kemasukan pelajar-pelajar antarabangsa, dan kita juga memerlukan dasar-dasar kemasukan pelajar antarabangsa yang baik. Bagaimana dengan immigrationnya, dengan dasar-dasar kemasukan pelajar antarabangsa itu juga memerlukan kesepaduan dan juga kerjasama, bukan sahaja di peringkat kementerian KPT, tetapi kementerian-kementerian lain yang boleh membantu. Kerana akhirnya nanti sektor pendidikan tinggi negara bukan sahaja kita melahirkan graduan, tetapi dia boleh menyumbang kepada kesejahteraan dan juga kemakmuran ekonomi negara. Okey, menarik. Jadi satu kenyataan penutup yang cukup menarik sebenarnya. Jadi jutaan terima kasih kepada kedua-dua tetamu yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan dan juga kepada Profesor Dr. Muhammad Izzani kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan mungkin saya juga terfikir sebenarnya selepas wacana strategi Kementerian Pendidikan Tinggi yang memeta hala tuju pendidikan tinggi negara ini selesai, mungkin kita boleh duduk bersama lagi Datuk untuk berkongsi apakah yang telah pun dibincangkan, apakah yang telah dicapai dan apakah perancangan jangka masa panjang yang mungkin akan dilaksanakan oleh semua institusi pengajian tinggi dalam usaha untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan tinggi kita supaya ianya setaraf, kalaupun tidak melebihi, tetapi sekurang-kurangnya setaraf dengan institusi pendidikan tinggi di luar negara. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.